Presiden Mahmud Abbas mahu United Kingdom iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Tentera Filipina dedah identiti dua pengobam wanita lancar serangan di Jolo, Isnin lalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam berita dunia. Presiden Palestin Mahmud Abbas mendesak United Kingdom mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara bagi mewujudkan keamanan kekal di rantau tersebut. Perkara itu dinyatakan kepada setiausaha luar Dominic Raab yang mengadakan lawatan rasmi ke Ramallah. وتمارس نشاطاتها الاستيطانية ونقدر أهمية الزيارة. Antara agenda lawatan tersebut adalah meyakinkan Palestin untuk meneruskan rundingan damai dengan Israel selepas ia mencapai perjanjian pemulihan hubungan dengan Emirat Arab Bersatu UAE. Palestin sebelum ini menolak perjanjian tersebut. حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة ويبعث الأمل ويثبت حل الدولتين على أساس حدود عام 67 لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار. Menurut Presiden Abbas, Palestin mahu semua usaha ke arah rundingan damai berasaskan inisiatif keamanan Arab dan undang-undang antarabangsa. Tegas beliau, keamanan tidak akan dapat dicapai menerusi perjanjian Israel dengan negara-negara Arab tetapi perlu memenuhi syarat yang ditetapkan berkaitan konflik Israel-Palestin. Dalam perkembangan berkaitan penyelaras khas proses keamanan Asia Barat Nikolai Mladinov mahu Israel tidak meneruskan dasar merampas tanah Palestin di tebing barat dan lembah Jordan. Israel didesak berpegang kepada janji yang dibuat bagi memulihkan hubungan diplomatik dengan Emirat Arab Bersatu UAE iaitu memansuhkan dasar berkenaan. Mladinov melihat jika Israel meneruskan dasar merampas tanah Palestin, keganasan baharu akan meletus yang mengancam kestabilan serantau. Ini kerana Palestin dijangka menggunakan pendekatan berbeza bagi menghalang penindasan rejim Israel ke atas Palestin. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik Israel-UAE sebagai langkah penting ke arah melindungi wilayah Palestin dan seterusnya menyambung semula rundingan damai. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran kepada Greece agar tidak melampaui batas di timur Laut Mediterranean. Kenyataan tajam Erdogan itu ada kaitan dengan rancangan Greece untuk mengadakan latihan ketenteraan bersama Perancis, Itali dan Cyprus di perairan yang menjadi pertikaian Athens-Ankara. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Tegas Erdogan, Turki tidak akan bertolak ansur dalam soal hak negara itu, termasuk kedaulatan di timur Laut Mediterranean, Laut Hitam dan Laut Aegean. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım.
Beliau berucap pada majlis memperingati Perang Malzikat 1071. Peperangan terjadi di antara Empire Byzantine dan tentera Seljuk pimpinan Alp Arslan pada 26 Ogos 1071 berhampiran Malzikat. Ia berakhir dengan salah satu kekalahan paling teruk Empire Byzantine dan penawanan Maharaja Byzantine Romanos VI Diogenes. Terdahulu, Greece mengumumkan akan melancarkan latihan ketenteraan pada Rabu bersama Perancis, Itali dan Cyprus di Timur Mediterranean sekaligus meningkatkan ketegangan antara Athens dan Ankara. Menurut Kementerian Pertahanan Greece, latihan bersama itu akan berlangsung 3 hari. Penemuan simpanan gas utama di perairan sekitar Crete dan Cyprus telah mencetuskan perebutan kekayaan sumber tenaga dan menghidupkan kembali sengketa lama antara dua negara pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO itu. Ketegangan memuncak pada 10 Ogos lalu apabila Turki menghantar kapal penyelidikan Ork Reis yang disertai kapal perang ke perairan yang dipertikaikan. Semalam, Turki berkata ia sudah bersedia untuk mengadakan rundingan tanpa syarat dengan Greece. Pada pertemuan tidak rasmi Menteri Luar Kesatuan Eropah EU di Berlin esok, Greece dijangka menekan blok itu supaya mengenakan sekatan terhadap Turki. Prosiding jatuh hukum ke atas pengganas Australia Brenton Tarrant masuk hari ketiga hari ini. Menurut pegawai mahkamah tertuduh menolak hak untuk bersuara ke atas hukuman yang bakal dijatuhkan ke atasnya kerana membunuh 51 orang dalam serangan 2 masjid di Christchurch. Pada 16 Mac lalu, Tarrant bertindak memecat peguam semasa pendegaran kes. Bagaimanapun, mahkamah telah melantik seorang peguam yang akan membuat penyataan ringkas mewakili Tarrant sebelum hukuman dijatuhkan mahkamah. Tarrant mengaku bersalah membunuh 51 orang turut berdepan 40 pertuduhan cubaan membunuh dan 1 pertuduhan melakukan keganasan. Tertuduh dijangka menjadi orang pertama dihukum penjara seumur hidup tanpa parol di New Zealand manakala negara itu tidak melaksanakan hukuman mati. Sementara itu, mangsa dan ahli keluarga terselamat daripada serangan pengganas Australia Brenton Tarrant terus memberi keterangan di mahkamah sebelum hukuman diputuskan apabila prosiding selesai. Mahkamah menjangka prosiding akan mengambil masa selama 4 hari bermula Isnin lalu sebelum memutuskan hukuman setimpal ke atas tertuduh. But while you are in prison, you will come to reality that you are now in hell and only the fire awaits you. You are not actually a human, not even an animal, since animals are beneficial to the world. You are classified as someone who's dumb enough not to realize that beyond the skin, all humans are same. They all have the same internal organs and function the same. I've forgiven you, Brendan. Even though you murdered my 14-year-old son, Silas. Semua mangsa serangan merupakan jemaah yang menghadiri solat Jumaat di Masjid Al-Nur dan Pusat Islam Linwood di Christchurch. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan Afrika bebas daripada virus yang menyebabkan polio, kejayaan terbaru dalam kempen berdekat membasmi penyakit itu di seluruh dunia. Virus polio kini menyertai cacar dalam senarai virus yang sudah dihapuskan di Afrika. Sejak 1996, usaha yang dijalankan WHO berjaya mencegah 1.8 juta kanak-kanak daripada lumpuh seumur hidup. Dalam tempoh sama, kira-kira 180,000 nyawa diselamatkan. Poliomyelitis adalah istilah perubatan bagi virus polio yang berjangkit dan menyerang saraf tunjang dan menyebabkan kelumpuhan kekal dalam kalangan kanak-kanak. Ia bersifat
endemik di seluruh dunia sehinggalah vaksin dijumpai pada tahun 1950-an. Walaupun vaksin itu tidak dapat dijangkau oleh banyak negara miskin di Asia dan Afrika. August 25th, 2020 marks a huge day in the history of the fight against polio. After 4 years without a case of wild polio, the WHO African region has finally been declared free of wild polio virus. Pada tahun 1988, ketika WHO dan UNICEF melancarkan kempen di seluruh dunia untuk membasmi penyakit itu, terdapat 350,000 kes di seluruh dunia. Pada tahun 1996, terdapat lebih daripada 70,000 kes di Afrika sahaja. Hasil usaha global dan sokongan kewangan sekitar $19 bilion Amerika selama 30 tahun, hanya Afghanistan dan Pakistan yang mencatatkan kes tahun ini, iaitu 87 keseluruhan. Di Brazil, jururawat di Hospital Daerah Ernesto Che Guevara berkata mereka melihat kes jangkitan COVID-19 meningkat sejak 2 minggu lalu dan mereka percaya ia ada kaitan dengan pembukaan semula sempadan dan perniagaan. Menurut petugas perubatan itu, meski maklumat diterima daripada Kementerian Kesihatan mengenai usaha melandaikan lengkung graf kes, namun jumlah pesakit COVID-19 yang dirawat di hospital makin bertambah. Ini pula di Perancis. Sejak pertengahan Jun lalu, syarikat tekstil mengintar semula ribuan pelitup separuh muka dan ditukar menjadi plastik sebelum diguna bagi menghasilkan pelindung muka dan pembuka pintu. Pelitup separuh muka yang dikumpul, dikuarantin dan diasingkan dalam bilik khas selama 4 atau 5 hari sebelum proses kitar semula dijalankan. Selepas ditutup beberapa bulan lalu akibat COVID-19, Taman Pengembaraan Penderosa, salah satu ikon pelancongan Costa Rica, dibuka semula kepada pelawat asing. Bulan ini, kerajaan membenarkan semula kemasukan pesawat komersial dari Kesatuan Eropah, United Kingdom dan Kanada. Taman itu menempatkan lebih 300 haiwan daripada 13 spesies berbeza, kebanyakannya dari Afrika. Bank Pusat China mengekalkan dasar kewangan cermat dan berhati-hati yang lebih fleksibel bagi membantu pertumbuhan ekonomi yang terjejas kerana COVID-19. Polisi kewangan tersebut dikekalkan selepas ia menunjukkan prestasi positif bagi tempoh Januari hingga Julai lalu. Bagi tempoh tersebut, jumlah pinjaman bank baharu merekodkan lebih 13 trilion yuan yang merupakan kenaikan 2.4 trilion yuan berbanding tempoh sama tahun lepas. Menjelang akhir Julai, China meningkatkan bekalan kewangan M1 sebanyak 6.9%. Ia adalah pertumbuhan paling pantas sejak Mei 2018 yang menandakan aktiviti perniagaan syarikat kembali rancak selepas terganggu disebabkan penularan COVID-19 global. Polisi kewangan China setakat ini berjaya meningkatkan keseimbangan pinjaman jangka pendek dan sederhana sebanyak 25.4% sehingga akhir Julai lalu. Menurut Bank Pusat China, dasar kewangan ini menawarkan sokongan dan asas yang kuat kepada pertumbuhan ekonomi yang berdepan ketidaktentuan pasaran global. Angkatan Tentera Filipina mendedahkan 2 pengebom wanita yang melancarkan serangan bom di Jolo baru-baru ini merupakan balu kepada militan Abu Sayyaf. 2 wanita terbabit melancarkan serangan di Jolo Isnin lalu menyebabkan 15 kematian dan 74 lagi cedera parah. Mereka dikenali sebagai Indanay dan Nanah. Mengulas serangan itu, Ketua Terus Lieutenant General Gilbert Gapay memberi amaran akan terus melaksanakan operasi menghapuskan gerakan militan di wilayah selatan Filipina. Selain itu, pendekatan cegah rintang turut dipertingkat bagi mengelak serangan sama berulang. Sebelum ini, permohonan menguatkuasa undang-undang tentera di Sulu telah ditolak kerajaan kerana tidak mahu kehidupan rakyat terjejas.
Polis Macau menahan 11 pekerja Nepal kerana menyebar video lucah melibatkan kanak-kanak bawah umur. Kesemua yang ditahan berusia 21 hingga 36 tahun bekerja sebagai pengawal keselamatan di Macau. Tangkapan dibuat selepas pihak berkuasa Macau menerima laporan berkaitan kes tersebut daripada polis antarabangsa Interpol awal bulan ini. Kesemua suspek didakwa melakukan kesalahan itu antara bulan Mei dan Julai. Video lucah dengan durasi 2 minit 29 saat menunjukkan berlaku seksual seorang lelaki dengan kanak-kanak perempuan. Kesemua suspek ditahan di tempat kerja bagi siasatan lanjut dan proses pendakwaan. Mahkamah Jenayah Selatan Bangkok meluluskan permohonan waran tangkap ke atas pewaris Empire Red Bull Vorayuth Woodwidiah. Waran tangkap dikeluarkan di bawah 3 pertuduhan iaitu memandu cuai menyebabkan kemalangan maut, tidak membantu mangsa yang dilanggar dan penyalahgunaan dadah jenis kokain. Waran tangkap itu dikeluarkan mengikut bukti baharu siasatan kes langgar lari pada 3 September 2012. Vorayuth didapati memandu melebihi had laju sehingga menyebabkan kematian seorang anggota polis, Win Chian Klan Praset. Polis sebelum ini menggugurkan semua pertuduhan ke atas Vorayuth. Namun kemarahan rakyat Thailand berkaitan isu itu menyebabkan kerajaan mengarahkan siasatan semula kes dan panel siasatan menemukan bukti baharu untuk mendakwa pewaris Empire Red Bull itu. Vorayuth sebelum ini mengelak pendengaran kes sebanyak 7 kali dan melarikan diri 2 hari sebelum didakwa mengikut pertuduhan memandu cuai sehingga menyebabkan kematian dan tidak membantu mangsa kemalangan. 6 wilayah di Indonesia siap siaga hadapi darurat kerana kebakaran hutan. Laporannya selepas ini. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Indonesia meletakkan 6 wilayah dalam keadaan siap siaga berdepan darurat kerana kebakaran hutan. Tempoh siap siaga ditetapkan berbeza untuk setiap daerah terlibat kebakaran ketika ini. Wilayah tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat serta Jambi. Bagi menangani ancaman kebakaran ini, 6,000 sukarelawan telah digerakkan ke 6 daerah tersebut terdiri daripada anggota tentera dan polis. Anggota bomba dan sukarelawan awam turut menyertai misi berdepan darurat jika diumumkan kelak. Penilaian terhadap ancaman kebakaran dibuat menerusi jumlah titik panas, indeks standard pencemaran udara, kesan musim kemarau dan jumlah rakyat dijangkiti penyakit saluran pernafasan akut.
Sudan dan Ethiopia berazam akan terus mengadakan rundingan sehingga pertikaian mengenai empangan Sungai Nil diselesaikan negara terlibat. Mesir dan Sudan berulang kali membantah pembinaan empangan besar pembaharuan Ethiopia kerana mengancam bekalan air di kawasan hulu. Rundingan terbaharu melibatkan Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dan pemimpin Ethiopia Abiy Ahmed di Khartoum. Selain isu empangan, kedua-dua negara turut membincangkan masalah sempadan dan rundingan damai Sudan dengan kumpulan pemberontak di Juba. We should work together. We have to focus on peace and development, also win-win solution in each we might have to discuss between the two countries as well other neighboring countries. Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang dunia menjadi sumber bekalan air dan elektrik kepada 10 negara. Ethiopia bertegas bahawa pembinaan empangan penting bagi pertumbuhan ekonomi, namun negara lain bergantung kepada Sungai Nil mendakwa empangan mengganggu aliran sungai ke negara berkongsi sumber itu. Pembinaan empangan oleh Turki dan Iran di Sungai Tigris dan Euphrates mula memberi kesan kepada Iraq yang berdepan masalah sungai kering. Sungai itu menjadi nadi kehidupan penduduk Iraq, terutama di Basra, tidak lagi membekalkan sumber air seperti biasa sejak empangan negara jiran Iraq mula beroperasi. بالنسبة للقاب التركي وبناء السدود أثر بتأثير مباشر خاصة على حوضي دجلة والفرات وخصوصا على نهر الفرات، حيث بدأت الإيرادات تقل بصورة جدا كبيرة، مما أدى إلى انخفاض بوقع الخضار داخل العراق. يعني احنا الكميات انخفضت إلى أكثر من 50% طبعا عن الكميات التي كانت ترى سابقا بسبب قيام تركيا وإيران بإنشاء السدود وتطوير مشاريعهم. من هاي تشوفوا هنا كان النهر كله مات، ماي ماكو، ماي مالح، لا أحد مثلا يساعدنا، مثلا يكون تناكر يبون له هذا الشيء، غصبا علينا عبنا بيوتنا، عبنا نخلنا تشوفوا هناك، نخل عدنا تريدها ماكو، ها؟ اللي رحنا هناك بذيك الأرض شبتها، بستان صغير طوله مترتين، نحط لك بيه خضراء كنت تعيش بيه. Rakyat Iraq yang terjejas menggesa kerajaan meneruskan rundingan dengan Turki dan Iran bagi menamatkan masalah bekalan air Sungai Tigris dan Euphrates. Pencemaran minyak di perairan Mauritius memberi kesan jangka panjang terhadap ekosistem taman laut termasuk hutan bakau. Perkara itu dirumuskan pasukan bantuan bencana Jepun yang selesai memeriksa kesan pencemaran tumbuhan minyak kapal MV Wakashio di pantai Mauritius. Pasukan tersebut turut membuat pemeriksaan ke atas terumbu karang terletak 800 meter dari lokasi MV Wakashio terkandas dan terputus dua. Bagi jangka panjang, sisa minyak yang melekat pada terumbu karang akan membunuhnya secara perlahan sekaligus menjadi ancaman kepada taman laut Mauritius. Sektor pelancongan Mauritius bergantung sepenuhnya kepada keindahan taman laut dan pantai indah untuk menarik kedatangan pelancong. MV Wakashio membawa 4,000 tan minyak terkandas sejak bulan Julai dan mengalirkan lebih 1,000 tan minyak ke dalam perairan Mauritius. Selain Jepun, Britain dan Perancis turut menghantar saintis bagi menjalankan kajian penilaian impak pencemaran kepada Mauritius dan berangka langkah perlu untuk memulihkan ekosistemnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mempengerusikan mesyuarat berkaitan penularan COVID-19 dan pengurusan bencana seperti banjir dan taufan. Laporan media itu sekaligus menamatkan spekulasi bahawa beliau mengalami masalah kesihatan.
Selain itu, Kim turut menjelaskan mengapa beliau mengagihkan kuasa pentadbiran agensi perisikan kepada adiknya Kom Yoo-jong yang bertujuan meringankan tekanan pentadbiran. Sejak beberapa hari lalu, tersebar berita di media sosial bahawa pemimpin Korea Utara itu sedang koma dan menghadapi masalah kesihatan. Namun sejak semalam, agensi berita Korea Utara mula menyiarkan laporan mengenai Kim yang sihat dan mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tinggi kerajaan. Agenda lain dibincangkan mesyuarat itu adalah langkah mengurangkan kes rakyatnya berpaling tadah, usaha melindungi sektor pertanian daripada taufan bahavi dan ancaman COVID-19. Pasukan perunding Taliban memulakan perbincangan dengan Pakistan yang menjayakan usaha damai dengan kerajaan Afghanistan. Rundingan diadakan ketika Taliban mengaku melancarkan serangan bom berhampiran pangkalan tentera di Balkh, wilayah utara Afghanistan. Menurut Taliban, serangan balas dendam dilancarkan susulan penyebaran video tentera Afghanistan mengasari mayat anggota Taliban. Serangan itu bagaimanapun tidak mengganggu kelancaran sidang Taliban dan wakil kerajaan Pakistan. Pakistan menggesa supaya suasana aman diwujudkan segera sebelum rundingan Taliban dan Kabul disambung semula. Islamabad juga sedia menjadi orang tengah sehingga keamanan kekal berjaya dicapai melibatkan Taliban dan kerajaan Afghanistan. Tujuh perasaan ganas di Kenosha, Amerika Syarikat bagi menuntut keadilan terhadap diskriminasi kaum memasuki hari ketiga. Seorang ditembak mati manakala dua cedera dipercayai berpunca daripada pergaduhan antara kumpulan penunjuk perasaan dan penduduk di satu kawasan kejiranan. Laporan The New York Times menyebut sekurang-kurangnya satu kumpulan kecil, kebanyakannya berkulit putih dan dilengkapi senjata, turun ke jalan raya bagi mengawal harta benda mereka daripada dirosakkan perusuh. Polis sedang menyiasat sama ada insiden tembakan itu ada kaitan dengan konflik penduduk bersenjata ala milisya yang mengawal sebuah stesen minyak dengan penunjuk perasaan. Sebelum itu, penunjuk perasaan bertempur dengan polis. Penunjuk perasaan membaling bunga api ke arah anggota keselamatan yang kemudian membalas dengan menembak peluru getah. Penunjuk perasaan terjatuh selepas tular video lelaki kulit hitam berusia 29 tahun Jacob Blake ditembak beberapa kali oleh anggota polis tersebar. Penetapan tarikh 1 November bagi referendum pindaan perlembagaan mendapat reaksi pelbagai rakyat Algeria. Ada yang melihat penetapan tarikh dibuat secara terburu-buru dan ada juga mempertikai pemilihan tarikh itu tidak sesuai kerana jatuh pada hari sama ulang tahun Perang Algeria. Presiden Abdelmajid Tebboune semalam mengumumkan referendum diadakan pada 1 November untuk memenuhi janji melaksanakan pembaharuan politik di Algeria. Namun tarikh 1 November dianggap penting kepada rakyat Algeria kerana ulang tahun Perang Kemerdekaan daripada Perancis disambut pada tarikh sama. Voilà, je pense que le projet de la révision de la Constitution, il est fait un peu dans la précipitation. Donc choisir la date du 1er novembre, c'est une date symbolique pour les Algériens. Donc je pense que ce n'est pas le moment. En plus de ça, il y a plusieurs points importants dans le projet que doivent avoir plus de débats entre toute la classe politique, l'opposition comprise. Donc le poste de vice-premier ministre, l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger, la séparation de pouvoir. Selain itu, rakyat Algeria yang menyokong gerakan membantah kerajaan dikenali sebagai Hirak juga mahu tuntutan mereka dipenuhi menerusi pindaan perlembagaan negara. Si on parle de la forme en choisissant la date du 1er novembre qui appartient à tous les Algériens, sur le vote, il y aura beaucoup d'Algériens qui seront contre le vote. Je ne vois pas pourquoi cette date qui est symbolique, qui devrait être fêtée par tout le monde. Aktivis alam sekitar Argentina hari ini menganjurkan protes membantah pelaburan China bagi pertenakan khinzir untuk ekspor. Visual itu menutup berita dunia hari ini.
Kekal setia bersama Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Selamat malam, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.